Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد ابن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, kita menyatakan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah Ta'ala. Pada waktu ini sekali lagi kita diberikan kesempatan untuk sama-sama bertemu, dan kita mengambil kesempatan waktu yang ada ini untuk sama-sama kita melihat kepada satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dan hadis ini rawahul Muslim wa Abu Awanah wa Ibn Hibban wal Hakim an Abi Dzar. Sabda Nabi SAW, Inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu muharrama bainakum fala tazalamu ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaitu fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuh fastat'imuni ut'imkum ya ibadi kullukum 'arin illa man kasawtuh fastaksuni aksukum ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a ghaira asy-syirk fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Sampai situ dulu. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, hadis yang panjang pada pagi ini kita pilih adalah berkaitan dengan gambaran yang Allah Ta'ala bagi kepada sekalian umat manusia, kelebihan-kelebihan yang diberikan kepada manusia sepanjang manusia ini hidup atas muka bumi. Kelonggaran-kelonggaran, peluang, nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Sama-sama kita tengok. Inni haramtu zulma, kata Nabi SAW. Hadis ini adalah hadis kursi. Sesungguhnya aku telah mengharamkan. Aku ini adalah merujuk kepada Allah Ta'ala, kerana ia sabit dengan hadis kursi
yang datang daripada kalam ini datang daripada Allah Ta'ala, yang diungkapkan oleh baginda Nabi SAW berdasarkan kepada kata-katanya. Sesungguhnya aku merujuk kepada Allah Ta'ala, telah mengharamkan zulma, telah mengharamkan kezaliman, telah mengharamkan penganiayaan ala nafsi, atas diriku. Difahamlah kita ayat yang pendek tetapi sangat berat dengan kalam akidah, bahawa Allah Ta'ala tidak berkehendak, bahkan tidak boleh sifat Allah Ta'ala itu zalim ke atas dirinya sendiri. Ke atas zat Allah Ta'ala tidak boleh ada kezaliman. Berarti fahamlah kita mafhum mukhalafah dalam ilmu akidah. Seandainya sifat khuluq, sifat Allah Ta'ala itu begitu, maka bila sampai kepada makhluk, maka ia berlawanan. Maknanya, jika sifat Allah Ta'ala itu tidak boleh zalim atas dirinya sendiri, maka makhluk sifatnya boleh. Mana kita ni manusia boleh melakukan kezaliman atas diri kita sendiri. Kita balik ala nafsi. Kata Nabi SAW, Allah Ta'ala tidak boleh melakukan kezaliman atas zatnya sendiri. Wa ja'altuhu maharrama bainakum, dan aku pun menjadikan haram di antara sesama kamu. Dalam ilmu akidah, seandainya kita tengok ni, kalau kita tak jelaskan panjang lebar, takut orang salah faham. Yang selalu kita dengar orang duk kata kat luar ni, sifat Allah Ta'ala tu ada pada makhluk. Saya bisa dengar kan, kita mengaji bab akidah, kita akan dengar tok guru kita akan ajar macam tu. Sifat Allah Ta'ala ni ada pada makhluk. Bahkan ada yang bila dia pegang ayat begini, maka dia akan faham Asma'ul Husna Allah Ta'ala tu ada pada makhluk juga. Jadi kalau nama Allah Ta'ala Ar-Rahim, pengasih, Ar-Rahman, penyayang, maka makhluk juga ada sifat begitu, Ar-Rahim, Ar-Rahman. Tapi bila sampai dekat Yuhyi wa Yumit, yang menghidupkan dan mematikan, bila mai dekat manusia, tak lepas habis. Macam mana manusia nak menghidupkan? Bagaimana sifat makhluk itu nak mematikan? Tak boleh. Maka sebab itu, sebahagian sahaja sifat yang ada pada Allah Ta'ala itu diberikan kepada makhluk. Tujuannya apa? Sebagai jabar. Jabar ni apa? Sebagai gambaran besar bahawa makhluk ni ada khuluq dia. Manusia ni ada pencipta dia. Jadi kalau sifat Allah Ta'ala tu ada pada kita, maknanya kita ni ada tuan kita, ada pencipta kita. Kalau kita ada Ar-Rahim, sifat kita penyayang, pengasih, maknanya khuluq kita lebih dahsyat ataupun lebih besar lagi sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Gitu. Demikian juga dalam ayat hadis ni sebut, apabila Allah Ta'ala mengharamkan kezaliman atas sifat dia, maka Allah Ta'ala juga mengharamkan kezaliman sesama kamu. Sesama kita ni, sesama manusia ni, diharamkan untuk melakukan kezaliman. Fala tazalamu wa ja'altuhu muharrama bainakum fala tazalamu. Maka kata Nabi SAW, janganlah hendaknya kamu melakukan kezaliman, anaya menganiayai sesama kamu sendiri. Satu, Allah Ta'ala mengharamkan kezaliman sesama kita. Kullukum dallun illa ya ibadi, kullukum dallun illa man hadaitu. Wahai hamba-hambaku, kamu sekalian adalah sesat. Kata Nabi SAW atas kalam Allah Ta'ala ini, kullukum dall, setiap daripada kamu ni sesat. Illa man hadaitu, melainkan siapa yang aku hidayahkan, yang aku petunjukkan, yang aku bagi petunjuk, yakni kepada jalan yang benar. Fastahduni
ahdikum, maka hendaklah kamu minta petunjuk daripadaku, nescaya aku akan berikan petunjuk itu. Muslimin, mukminin yang dirahmati Allah sekalian. Ini perkara yang kedua yang kita ambil pada pagi ini. Kata Nabi SAW, sifat manusia ni bila hidup atas muka bumi ni, dia sesat. Dhal. Dhal. Kenapa kita dhal? Kerana asbab jahil kita, atas kejahilan kita. Disebabkan kita jahil, maka kita ini dhal, kita ini sesat. Awal-awal macam tu sifat kita, tak tahu nak pergi ke mana. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang boleh bagi petunjuk untuk membetulkan arah tuju kehidupan kita. Maka hadis ini nak abang kat kita bahawa manusia ni kalau tanpa Allah Ta'ala tak kemah tahu mana pun. Nak pergi ke mana tak boleh. Sebab itu petunjuk Allah Ta'ala ni penting. Maka kata Nabi, hendaklah kamu meminta petunjuk daripadaku. Selalu meminta petunjuk daripadaku. Fastahduni ahdikum. Nescaya aku, yakni Allah, akan bagi petunjuk kepada kamu. 2. Ya ibadi, kullukum ja'i'un illa man at'amtuh. Wahai hamba-hambaku, perkara yang ketiga. Wahai hamba-hambaku, kamu sekalian ini ja'i'. Ju'. Ini jamak jadi ja'i'. Mufrad dia adalah ju'. Ju' ni lapar. Kamu sekalian ni adalah lapar. Illa man at'amtu, melainkan siapa yang aku berikan makan. Fastat'imuni ut'imkum, maka hendaklah kamu meminta makanan daripadaku, nescaya aku akan beri kamu makan. Tuan, perkara yang ketiga dalam hadis ni cerita dekat kita tentang lapar. Sifat manusia ni lapar. Cantik hadis ni pasal bermula dengan kekurangan, bermula dengan kelemahan-kelemahan yang ada pada makhluk. Kita ni sesat, kita ni lapar. Tapi yang nak melengkapkan tu semua siapa? Yang sesat, yang nak bagi petunjuk tu adalah Allah Ta'ala. Lapar, ini sifat manusia yang normal. Kalau ada yang tak lapar, tu pelik lah. Lapar ni adalah normal. Bahkan lapar ini, kata Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, asbab daripada lapar ini, daripada ilmu munasabah ketika mana menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, kata Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, kerana lapar inilah menyebabkan banyak perkara baru timbul. Dan seronok juga bila kita tengok ilmu munasabah dalam penafsiran Al-Quran. Tafsir satu hal, apa ilmu munasabah yang kita boleh ambil daripada penafsiran itu? Ketika mana beliau menhuraikan tentang suratul Kahfi, ya? Kata Syekh Salah, asbab daripada lapar lah pemuda-pemuda gua Ashabul Kahfi keluar daripada gua. Dan yang mana yang biasa mengaji tentang tafsir suratul Kahfi, kita tahu cerita tentang Ashabul Kahfi, pemuda gua. Lepas dia tidur ratusan tahun lamanya, dia sedar daripada tidur, dia pun ada khilaf sikit, kita ni tidur lama mana. Ada yang kata sehari, ada yang kata setengah hari. Pada dia tidur tu beratus tahun. Tiba-tiba salah seorang daripada mereka kata, kalau kita keluar pergi cari makan pun bagus juga. Kita keluar pergi cari makan pun bagus juga. Punca dia lapar. Kalau tak sabit lapar, tak keluarlah topik keluar pergi cari makan. Kerana mereka lapar, mereka hantar wakil seorang, salah seorang daripada Ashab Al-Kahfi itu keluar pergi cari makan. Bila mereka keluar pergi cari makan, baru mereka tahu rupa-rupanya mereka ni dah tidur lama dah. Kerana pertukaran duit kan, nukut tu, duit tu, menyebabkan baru mereka tahu
bahawa mereka berada dalam keadaan zaman yang baru, tahun yang baru, era yang baru. Orang dah pakai duit lain lah, baru mereka tahu. Sebab kerana mereka lapar menyebabkan mereka keluar daripada gua. Kalau tak sebab lapar, mereka tak keluar daripada gua. Bila mereka tak keluar daripada gua, mereka pun tak tahu mereka ni dah hidup ataupun tidak berapa lama, sebab lapar. Dalam suratul Kahfi juga kata Syekh Salah, kerana lapar jugalah Nabi Musa alaihi salam berpatah balik untuk bertemu dengan Khidir. Tuan Nabi Musa kan dia bawa seorang pembantu dia bersama dengan ikan yang diasinkan ataupun yang diawetkan. Dan itu adalah petanda yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Nak tahu di mana tempat Khidir ada, bawa ikannya sama-sama. Dan ikan tu dah mati, dah diawetkan. Dan tiba-tiba ikan tu hidup balik. Ikan tu hidup balik, bergerak lompat keluar, pergi ke laut. Dan kejadian itu hanya dilihat oleh pembantunya. Dan takdir Allah Ta'ala, pembantu ni pula lupa nak pergi cerita dekat Musa tentang kejadian ikan ni. Padahal Musa dah peringat dah, kalau jadi apa-apa pelik-pelik dekat ikan ni, habaq kat aku. Dan takdir Allah Ta'ala dalam Quran, dalam suratul Kahfi sebut, syaitan telah melupakan pembantu ni, terlupa nak pergi habaq dekat Musa, menyebabkan perjalanan tu diteruskan. Jalan lagi, pergi jauh, ke jauh. Padahal tempat tu dah betul lah. Kalaulah pembantu dia cerita dekat Musa kejadian tersebut, selesai lah, tak ada masalah. Tapi kerana lupa, pergi jauh lagi, pergi jauh lagi. Dan sampai satu ketika Musa habaq dekat pembantu dia, jauh sangat dah kita berjalan ni, jom kita makan, kita siapkan makanan kita. Bila sebut bab makan, sebab lapar lah. Baru pembantu dia teringat, Allah Musa lupa nak habaq, ikan tu loncat pergi dah, keluar pergi dah. Berapa lama dah kita berjalan ni? Dan tentu kena ambil maklum juga, Nabi Musa alaihi salam dalam Quran digambarkan seorang lelaki yang gagah, seorang lelaki yang kuat. Jadi beza kuat Musa dengan kita ni jauh sungguh lah. Musa pernah tumbuk ketika zaman dia muda. Musa pernah tumbuk seorang pemuda, tumbuk kan, mati tu kan. Kena tu mati tu kan. Hebat, kuat Musa ni. Jadi Musa yang berjalan tu, yang kuat tu, tahu juga lapar. Jadi nak habaqnya, beza dengan kita tuan-tuan, lapak kita dengan lapak Musa sama tak? Lapak Musa dengan lapak kita sama tak? Agak-agak kita ni berjalan kaki, sampai mana kita akan rasa tak larat dah, tiah, banding dengan Musa. Dengan gagah dia tu, agak-agak jalan dia sampai tahu mana. Seorang yang kuat pun reti letih. Tu poin saya nak habaq tu. Seorang yang kuat pun reti letih, kita lagi lah. Nah, habaq kata jauh punya berjalan, habaq dekat pembantu dia, kita berhenti sat, lapar, baru teringat. Dan Musa kata apa dekat pembantu dia? Kalau kita lah tuan-tuan, pembantu kita kata Allah lupa nak habaq, pergi sampai ke Johor lah, baru habaq, rupanya dekat Ipoh, nak kena patah balik tu, boleh tiap mampu. Musa kata tak apa, kita patah balik. Kita patah balik. Punca boleh patah balik tu kerana nak makan. Nak makan sebab lapar. Itu yang dikatakan munasyabah. Lapar ni penting. Penting. Kerana lapar menyebabkan banyak benda yang baru timbul. Saya mengaji ilmu psikologi pun sama tuan-tuan. Tuan-tuan nak tengok orang ni karakter dia berubah ke tak, tengok dia lapar. Time dia lapar. Ada orang time lapar dia nak marah, time dia lapar tu dia marah. Tanya isteri kita tahu lah kot kita stand macam mana kan. Tu pak hang lapar tu dia jadi lagu tu. Pak hang lapar jadi lagu tu. Kalau tak lapar dia tak jadi lagu tu. Ada orang waktu dia lapar dia nak marah, semua benda salah. Kereta tak bagi signal pun dia marah. Time sebelum time tak lapar tak marah pula. Time lapar tu semua salah. Kereta bawa laju pun salah, kereta bawa pelan pun salah, sebab dia lapar. Karakter berubah apabila kita ni lapar. Ada orang dia tak marah tapi dia jadi pendiam. Bila lapar dia jadi sengar.
Bersifat tu lapak tu. Ada orang time dia lapak, dia bercakap kan. Lagi lapak, lagi bercakap. Tu bersifat tu lapak tu. Kawan-kawan rapat kita, hak mana duduk tiap-tiap hari jumpa ni, dia boleh tahu lah kawan-kawan dia macam mana lapak. Melainkan siapa yang aku berikan makan. Jadi Allah Ta'ala nak habaq kata makanan ni aku yang bagi. Allah Ta'ala yang bagi makanan ni, tuan-tuan. Dan memang betul pun kalau kita tengok banyak benda atas muka bumi ni, tuan-tuan. Atas muka bumi ni, makanan yang ada atas muka bumi ni semuanya disiapkan oleh Allah Ta'ala untuk kita. Untuk kita. Kita baru je habis korban, tuan-tuan. Lembu untuk kita, kambing untuk kita. Yang disiapkan makanan tu, apa yang ada di atas muka bumi, al-an'am tu semuanya, al-ma'idah, al-an'am semuanya adalah untuk manusia. Tinggal lagi dalam ilmu fiqh, semua benda yang boleh makan ni asas hukumnya adalah harus. Melainkan apabila ada hukum datang mengharamkannya. Asalnya harus, maknanya semua benda boleh makan. Tapi daripada benda yang harus yang banyak-banyak tu, beberapa benda sahaja yang Allah pilih, ini haram, ini tak boleh, ini tak boleh, ini tak banyak mana pun yang haram tu. Tapi manusia, hak yang haram tu lah dia suka. Padahal banyak benda lagi yang harus ni, yang semuanya boleh dimakan, tapi dia tak nampak lah tu. Dia fokus hak mana yang haram, pilihan Allah Ta'ala, hak mana yang dikatakan haram, yang tu yang dipicari. Okey. Maka mintalah makanan itu daripadaku, nescaya aku akan beri makan. Seterusnya, ya ibadi, kullukum 'arin illa man kasautuh. Setiap daripada hamba-Ku, yang keempat, setiap daripada hamba-Ku, hai hamba-hambaku, kamu sekalian itu adalah arin, adalah telanjang, bogen. Melainkan sesiapa yang aku berikan pakaian, melainkan Allah Ta'ala yang bagi. Maka mintalah pakaian daripadaku, nescaya aku berikan kamu pakaian. Satu lagi sifat manusia, asalnya dia tidak berpakaian. Dia tak ada baju, tidak ada sebarang penutup pada dia ni. Kain, nak buat kain ni dia bukan terus jadi kain. Dia nak buat kain ni, dia main daripada benang. Benang itu pula yang disulam baru boleh jadi kain. Benang tu pula dia main daripada mana? Dia main daripada kapas. Kapas tu pula dia kena pintai. Dan kapas tu pula main daripada mana? Daripada pokok kapas. Daripada pokok. Tu. Dia punya proses tu banyak. Tak nak siap sehelai kain. Lepas sehelai kain pula nak jadi pakaian pula. Nak pergi jadi baju, nak pergi jadi kain, nak pergi jadi seluar. Semua itu datang daripada Allah Ta'ala. Walaupun kita nampak dia main macam tu saja, tapi kena ingat, penjahit pakaian tersebut, ilmu tu main daripada mana? Main juga daripada Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tak bagi ilham pada penjahit baju tu, dia pun tak tahu macam mana nak buat baju. Maka sebab itulah asal manusia ni adalah telanjang. Tuan-tuan muslimin yang berhormat sekalian, tuan-tuan biasa dengar tak cerita, bukan cerita lah, benda ni sejarah kan. Asal kejadian apa, manusia ni main daripada zaman Paleolitik, Mesolitik, Neolitik, bisa dengar kan? Dalam buku sejarah anak-anak kita ada. Yang bermula daripada zaman batu. Yang manusia itu tidak berpakaian, lepas tu ada pakaian sikit, main daripada kulit, tutup kulit. Sementara nak main ilmu, ilham Allah Ta'ala nak bagi tentang pakaian. Okay. Dalam satu kajian yang dibuat oleh pakar sejarah ni di Sarawak, saya kebetulan dalam seminggu dua ni duk kalut sikit dengan kerja tentang Santubong. Tentang Santubong ni famous dengan puteri Gunung Santubong kan, di Sarawak lah. Saya ni tak tahu macam mana mereka pilantik suruh
jadi salah seorang daripada dia macam promoter tentang santubong ni dalam dunia digital. Saya ni antara perancang dia lah, macam mana nak bagi orang kenal santubong ni. Sebab ramai orang kenal santubong ni hanya tentang puteri dia, padahal tak bisa jumpa pun puteri ni. Orang santubong sendiri pun bila tanya ni, mereka pun tak tahu pasal puteri, tak bisa jumpa pun. Cuma ada gunung santubong. Selalunya kita ni orang 14 Semenanjung ni, kita tahu dua aja tentang santubong ni, puteri santubong, gunung santubong. Tuan-tuan biasa fikir pasal apa? Pasal setiap kali ada gunung mesti ada puteri. Betul tak? Ada gunung mesti ada puteri kan. Tak mana dekat dengan kita ni, Gunung Jerai ada puteri ke? Tak ada kan? Mana bisa dengar puteri Gunung Jerai? Gunung Jerai ni terkenal dengan Tok Wali lah. Geng-geng Tok Wali semua pakat pergi Gunung Jerai. Gunung Kinabalu ada puteri ke? Tak bisa dengar agak kan? Tapi kebanyakan gunung ada puteri. Bukit tak ada lah kan? Ada bukit, ada gunung kan, kita tengok ketinggian kan. Baik, jadi dua aja kita tahu, puteri santubong, gunung santubong. Rupanya banyak lagi tuan-tuan cerita pasal santubong ni. Saya pun tak tahu lah duduk sana. Kita tahu dua tu kan. Bila dah duduk dalam tim ni, nak kena kaji apa semua ni, macam-macam. Antaranya di sana tuan-tuan, ada ikan dolphin. Ada ikan dolphin. Tapi bukan dolphin yang mulut muncung tu. Dia kepala bulat tu. Dia panggil dolphin Irrawaddy. Irrawaddy dolphin. Rupanya ada. Saya tu tak percaya tu betul kan, mana ni dolphin ni kok overseas je. Dia kata sungguh ada. Jom. Okey, dia pun sebut pergi tengah-tengah laut tu. Dia kan Gunung Santubong ni dia pertemuan antara laut Cina Selatan dengan dia main tiga laluan macam tu. Rupanya ada sungguh tu kan. Ada lah 4-5 ekor. Memang betul ada dolphin. Hak ni siapa orang tak cerita pun. Tak sampai dekat kita. Sebab apa tak sampai tuan-tuan? Sebab Santubong ni rupa-rupanya pada abad ke-13. Abad ke-13 ke bawah lah, bukan ke atas, abad ke-14, 15 bawah lagi, pernah menjadi tempat kerajaan yang menguruskan hal ehwal Islam besar. Nama kerajaan ini adalah Kerajaan Santubong sebelum jadi Sarawak. Cukup sejarah dia cukup cantik, terutamanya melibatkan orang-orang Islam. Jadi waktu saya duduk dalam tim tersebut, dia nak cerita pasal pakaian ni kan. Pergi sampai ikan dolphin kata pakar sejarah ni, ada tim mereka lah, mereka tidak bersetuju bahawa orang-orang dahulu tidak berpakaian. Dia berkata apa? Sebenarnya yang kita duk tengok dalam buku sejarah tu ni, orang sejarah sendiri kata ni, dalam buku sejarah tu salah. Yang menyebabkan mereka ni tak ada pakaian apa semua ni, bukan sebab mereka ni memang tak mau pakai baju ke apa ke. Cuma pakaian kain tu susah nak sampai dekat mereka. Kita ambil peta Sarawak tu, kita tengok peta Sarawak. Sarawak ni duduk dekat Kepulauan Borneo. Kepulauan Borneo ni tuan-tuan, saya pun baru tahu benda ni. Saya ingatkan Borneo ni Sabah Sarawak. Yang kita nak kata Borneo ni kan. Rupanya Kepulauan Borneo ni adalah satu pulau tu. Semua tu kan? Malaysia duk tadi, Semenanjung, belah ni hak besar tu. Itu dia panggil Kepulauan Borneo. Dan waktu saya pergi ke Pontianak pun memang ditulis kat situ Pelabuhan Borneo. Maknanya Borneo ni dia bukan hanya digunakan oleh Sabah dan Sarawak, tapi digunakan oleh seluruh Kalimantan tu. Jadi satu kepulauan tu dipanggil Kepulauan Borneo. Kemudian bila tuan-tuan tengok dekat setiap pesisiran dia, tepi-tepi tu, semuanya adalah kerajaan Islam. Kerajaan Pontianak, Kerajaan Sambas, ini semua kat Kalimantan ni, tepi-tepi ni. Dia naik ke atas sikit, Banjarmasin, bisa dengar? Banjarmasin. Dia naik lagi, baru dia main dekat mulut Sabah tu. Tiba-tiba hilang. Tak ada kerajaan Islam di situ. Hilang. Jumpa balik dekat Brunei.
Lepas tu hilang balik. Sampai ke sudah hilang. Maknanya dia duduk main kat bawah lah. Atas ni hilang. Bujuk ada Brunei yang menunjukkan bahawa tak logik Kepulauan Borneo, setiap pesisiran dia tu kok bawah ni ada kerajaan Islam, ada kesultanan, mai ke Sabah hilang. Pak Brunei ada balik, mai ke Sarawak hilang. Mesti ada. Kata dia, ahli sejarah kata mesti ada. Dan akhirnya dia berjumpa Santubong ada, dan di Sabah pun ada, tuan-tuan. Di Sabah pun ada. Cuma tak dipopularkan. Dia dua lah. Satu tak dipopularkan, yang keduanya ada kaki tak mau nak popularkan. Tak mau nak popularkan. Bawah Indonesia tak apalah, Kalimantan dia pun tak kisah sangat. Kau atas ni, Sabah Sarawak ni dihilang, tuan-tuan. Mainlah tim ni nak bangkitkan semula sejarah tentang Santubong ni. Dia pun tak setuju. Sebab pakaian sepatutnya tu hanya ada di kita pesisiran pantai. Baju-baju kain-kain main daripada China, hak mana India ke, mai geng-geng hak duduk dekat tepi pantai dapat baju tersebut. Maknanya kalau kata depa tak ada baju, salah. Logiknya depa ada pakaian. Sebab permulaan penempatan adalah berada di pesisiran pantai. Lepas tu dia akan bergerak masuk ke dalam, masuk ke dalam, masuk ke dalam, masuk ke dalam. Hak mana hak duduk dalam tu, hak tu yang payah sikit nak akses dengan pantai, menyebabkan mereka tak ada pakaian. Sebab tu mereka setuju bahawa orang-orang lama dulu, orang dulu lah dia bukan orang batu. Bila dengar orang batu, batu duduk kat tengah-tengah, duduk kat tengah-tengah hutan tu. Sedangkan manusia bergerak, dia nak main kat tepi-tepi pantai, dia bukan duduk di tengah-tengah. Jadi hak ni nak ubah balik benda ni, tuan-tuan, makan masa. Maklumat-maklumat macam ni lah penting untuk kita, dan kita nak samakan pula dengan apa yang Nabi sebut ni. Okey, lain. Wahai hamba-hambaku, ya ibadi, innakum tukhti'un bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, kamu sekalian membuat kesalahan, khata', kesilapan pada waktu malam dan siang. Kata Nabi SAW, sifat manusia ni selalu buat salah. Dan ada maklumat yang menarik untuk sama-sama tengok di sini. Apabila Nabi kata, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kamu buat salah waktu malam dan siang. Sedangkan boleh juga dibaca dengan kamu buat salah waktu siang dan malam. Tapi kenapa dibaca dengan malam dulu baru siang? Fahamlah kita, manusia ni dia buat salah waktu malam lagi kerap daripada waktu siang. Waktu malam ni lebih kerap manusia ni buat silap, buat dosa lah, berbanding dengan siang. Pasal apa malam? Satu, tak nampak. Malam ni sifat dia gelap. Bila gelap tak nampak. Bila tak nampak, manusia lebih senang untuk melakukan kesilapan, dosa-dosa ketika mana orang tak nampak. Sebab tu jangan duk rasa kemas sangat. Kita ni jadi baik ni kadang-kadang mungkin sebab orang. Kata guru-guru tasawuf, kita ni jadi baik ni kadang-kadang sebab ada orang keliling kita. Ada isteri kita, ada anak-anak kita duk tengok kita, jadi jadilah baik, kan? Ada jiran tetangga sekeliling kita, jadilah baik. Nak buat jahat pun jadi kita duk kawal diri kita. Tapi bila kita duk seorang-seorang, orang tak ada, dalam bilik seorang-seorang, dalam rumah seorang-seorang, adakah di sana waktu tu kita boleh jadi baik juga? Dan cak tu ingat balik, kita main masjid, kita main surau, kadang-kadang kita buat juga solat sunat, qabliyah ba'diyah, sebab orang lain buat, pakai buat lah. Kita duduk seorang-seorang dalam rumah, kita buat tak? Contoh, kan? Bila main surau masjid, orang pakai buat kan? Kita pun buat. Tapi bila kita duduk seorang-seorang, tu kita seorang-seorang tu, lail, dalam keadaan kegelapan, orang tak nampak kita,
Kita pun tak nampak orang, orang pun tak nampak kita. Adakah waktu tu kita boleh konsisten lakukan kebaikan seperti mana waktu siang? Kemudian kata Nabi lagi, aku sahajalah yang boleh mengampunkan, wa ana aghfiru dzunuba jami'a, hanya aku sahaja yang boleh mengampunkan dzunub, dosa-dosa kalian. Hanya aku, yakni Allah Ta'ala sahaja, jami'a, keseluruhannya. Dosa apa pun Allah Ta'ala kata boleh diampunkan, ghaira syirki, melainkan syirik kepada Allah Ta'ala. Muslimin, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jaga betul-betul. Dosa lain yang dilakukan oleh manusia, dan Nabi pun sebut, kullukum innakum tukhti'un. Sejak daripada kita ni buat salah, sejak daripada kita ni mesti ada kesilapan, mesti ada kesalahan. Dan memohon ampun kepada Allah itu yang terbaik, dan Allah Ta'ala akan ampunkan. Ghairu syirk, melainkan syirik kepada Allah. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka beristighfarlah kepada Allah Ta'ala, mohon ampunlah kepada Allah Ta'ala, nescaya Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa kalian. Sebab itu dalam kitab Talbisul Iblis, Al-Imam Ibn Jauzi sebut, ketika mana manusia melakukan kesilapan, dosa, Iblis cuba sedaya upaya untuk membuatkan manusia ni melakukan dosa. Tapi kerana poin ni, kerana hadis ni dan hadis-hadis yang lain juga mengulang poin yang sama, iaitu Allah Ta'ala bagi ruang kepada manusia untuk mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Jadi di sisi iblis, di sisi syaitan, dia akan fikir macam ni, letih-letih kita bagi manusia ni buat dosa, ujung-ujung dia mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala pula terima keampunan tersebut. Letih lah kerja macam ni. Nampak? Nampak? Sebab tu ketika mana Allah Ta'ala diminta oleh syaitan iblis, diminta ke Allah Ta'ala ni, bagi aku panjang umur, aku nak bagi manusia ni buat dosa, aku nak bagi mereka ni rosak. Allah Ta'ala tak kata tak boleh, jangan nak buat begitu. Boleh, buat tak? Tak apa, nak panjang umur aku bagi sampai hari akhirat. Dan Allah Ta'ala izin juga mereka ini untuk menyesatkan anak-anak Adam. Buat. Tapi Allah Ta'ala tak habaq. Di hujung nanti, apabila anak Adam ini memohon ampun kepada Allah, aku terima. Hak tu tak habaq. Syaitan iblis pun seronok atas permintaan mereka tu, dapat. Dia pun buatlah kerja menyesatkan anak-anak Adam, buat dosa. Tapi bila dengar saja ghairu syirk, tetapi dosa syirik kepada Allah Ta'ala, hak ni Allah Ta'ala tidak akan ampunkan. Maka kata Al-Imam Ibn Jauzi, sebab itulah syaitan iblis sangat berkehendak untuk membuatkan anak-anak Adam melakukan dosa, dan dosa yang paling mereka suka adalah dosa syirik kepada Allah. Kerana Allah Ta'ala tidak akan ampunkan. Sekali buat kerja lah. Kalau dosa-dosa lain, dia pun minta ampun, nak kena pikir lain pula nak buat, bagi dia pun buat dosa. Tapi untuk syirik tidak, sekali sahaja. Sebab tu dalam bab ke-11 ke bab ke-10 ke dalam kitab Talbisul Iblis, cerita tentang syirik kepada Allah Ta'ala saja. Talbis ni maknanya tipu daya iblis. Macam mana nak membuatkan manusia ni melakukan dosa atas syirik kepada Allah. Sebab itu agama ada macam-macam jenis. Sebab tu tuan-tuan, agama ada macam-macam. Sebab agama itu juga adalah syirik kepada Allah. Agama selain daripada Islam. Sebab tu tipu daya dekat situ saja berapa banyak. Tipu daya pada agama tu sendiri, tipu daya pada akidah, tipu daya dalam bab ibadat tak banyak sangat. Ada juga tapi tak banyak.
Tapi tipu daya dalam bab akidah yang melibatkan syirik kepada Allah ni. Khurafat, berapa banyak dalam bab tu? Khurafat adalah syirik kepada Allah. Lebih meyakini makhluk daripada Allah Ta'ala. Syirik kepada Allah. Dan salah satu daripada syirik yang umat akhir zaman mungkin tak perasan, kita dah ingat syirik ni sembah patung, bahala, sembah api, Salah satunya adalah syirik kepada Allah ni bagi syirik fit tawakkul, iaitu syirik kepada tawakal Allah Ta'ala. Syirik kepada tawakal Allah Ta'ala. Satu-satu benda yang bersifat izzah, bersifat kekuatan, dia tak sabit dengan Allah Ta'ala, tapi disabit dengan dia. Cukup bahaya, tuan-tuan. Ini penyakit umat akhir zaman ni. Dia buat satu benda, dia tak rasa hak tu mai daripada Allah. Dia berjaya tu sebab Allah. Dia rasa dia berjaya sebab aku. Hak tu cukup bahaya. Itu juga dikategorikan sebagai syirik kepada Allah Ta'ala. Maka mohonlah ampun, fastaghfiruni aghfir lakum. Baik, ya ibadi, innakum lan tablughu dhurri fatadurruni. Wahai hamba-hambaku, kamu sekalian tidak mampu untuk merancang sesuatu mudarat untuk memudaratkan aku, dan kamu pun tidak mampu untuk merancang sesuatu manfaat untuk memanfaatkan aku. Kata Nabi SAW bahawa makhluk ni, manusia ni tak boleh buat mudarat pun kepada Allah Ta'ala. Kita mungkin terfikir nak bagi mudarat kepada Allah Ta'ala, tak boleh. Tak ada pun. Bukan setakat nak bagi mudarat, bahkan nak bagi manfaat apa-apa pun kepada Allah Ta'ala pun tak boleh. Hak ni poin penting juga. Kadang-kadang kita nak clarify dengan orang yang baru nak faham tentang agama ni. Bahkan kita juga kadang-kadang, walaupun kita dah Islam lama ni, kita ni Islam generasi kan, kita lahir-lahir dah agama kita Islam, tapi dalam bab akidah ni tuan-tuan, kita bukan faham sangat pun kadang-kadang. Lebih baik kawan-kawan kita yang mu'alaf, mereka ni belajar betul-betul bab akidah ni, mereka lebih faham tentang ni. Semayang untuk Allah Ta'ala, contohnya puasa untuk Allah Ta'ala, kita faham begitu kan. Kita buat ibadat untuk Allah Ta'ala. Jika kita faham begitu, dan kita kata dengan buat benda ni bagi manfaat kepada Allah Ta'ala, macam agama-agama lain faham lah, kan? Pasal apa nak kena bagi makan limau, ini mau bagi Tuhan makan. Pasal apa nak kena bagi benda ni, ni nak bagi ni Tuhan lapak lah, Tuhan kaya lah, Tuhan miskin semua, nak kena bagi kaya mereka ni. Kenapa faham macam tu? Pasal mereka faham kata nak kena bagi manfaat. Kalau tak bagi manfaat, lawan dia apa? Jadi mudarat. Tapi untuk Allah Ta'ala tidak. Ibadat yang kita buat ni tak bagi manfaat apa-apa pun kepada Allah Ta'ala. Ibadat yang kita buat ni manfaatnya adalah untuk kita balik. Kalau tak buat, mudarat atas kita balik, dan tak sabit langsung dengan Allah Ta'ala. Yang Allah Ta'ala suruh buat, bukannya buat untuk Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh buat untuk kita balik. Dan dia berkait balik dengan bab zalim yang atas tadi. Kerana Allah Ta'ala sifatnya tidak zalim ke atas makhluknya, apatah lagi untuk melakukan kezaliman atas dirinya sendiri. Okay. Wahai hamba-hambaku, lau anna awalukum wa akhirakum, andai kata orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian, wa insakum wa jinnakum, yang ada di antara kamu, sama ada daripada manusia ataupun daripada jin, kanu ala afjari qalbi rajulin, semuanya bertakwa seperti mana takwanya hati seorang manusia yang bertakwa, wahid minkum, bertakwa, paling bertakwa di antara kamu, ma naqasa zalaka min mulki syai'an, tiadalah akan menambah barang sedikit pun di dalam kerajaanku.
Ni Allah Ta'ala nak abang dekat kita berdasarkan kepada kalam Nabi SAW. Kalaulah ada, ni bahasa mudah kita nak faham ni, kalaulah ada dalam kalangan manusia, dalam kalangan jin ni, campur tu terdahulu sebelum ni atau terkemudian lepas ni ke depan, yang mana ada orang paling bertakwa di antara kita ni. Kutip manusia, kutip jin duduk sekali, daripada dulu sampailah yang nak mai ke masa depan ni, ada orang paling bertakwa. Bandingkan zaman dulu dengan zaman kemudian ni. Ambil zaman dulu, zaman kita, zaman kemudian. Ada orang yang paling bertakwa. Kata Nabi SAW, tidak akan menambah sedikit pun apa-apa kepada kerajaan Allah Ta'ala. Maknanya kalau bertakwa sangat manusia ni pun tak bagi kesan apa pun kepada kerajaan Allah Ta'ala. Wahai hamba-hambaku, andai kata ada orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian di antara kamu, sama ada daripada manusia ataupun jin, semuanya berhati jahat. Kalau tadi orang yang paling baik, orang yang paling bertakwa, yang ni pula adalah orang yang paling jahat. Seperti jahatnya hati seorang manusia yang paling jahat di antara kamu. Tengok hadis ni kata, jahat seperti mana manusia yang paling jahat di antara kamu. Nabi tak kata jahat seperti mana jin di antara kamu. Sebab tu kita tak faham main daripada mana yang kata sejahat-jahat manusia, macam mana? Sebaik-baik jin. Bisa dengar kan? Sebaik-baik jin, sejahat-jahat manusia. Jin marah. Jin marah, apa hal pula tak pasal-pasal kami kena. Tak tahu siapa dia reka ayat ni. Dia bukan hadis dan tak ada satu sanad apa-apa pun dia nak berkait dengan ni. Tak tahu siapa kata. Dan bukanlah kita nak kata jin ni baik. Cuma kita nak abang, dalam kalangan jin ada yang baik, lagi baik daripada manusia. Ada. Ada. Lepas tu bila dia borong sejahat-jahat manusia, sebaik-baik jin. Kan? Sejahat-jahat jin, sebaik-baik manusia. Balik. Sejahat-jahat jin, sebaik-baik manusia. Maknanya manusia paling baik tu hak paling jahat jin lah. Jin marah. Faham pula kami kena. Bahkan baca hadis pun kita dah nampak dah. Semuanya berhati jahat seperti mana jahatnya hati seorang manusia. Sedangkan yang dikumpulkan tu adalah jin dengan manusia. Kumpulkan sekali jin manusia, tengok hak paling jahat, yang mana jahat hati dalam jiwa manusia tu, tiadalah, kata Nabi, akan mengurangi barang sedikit pun dalam kerajaan. Kalaupun ada yang paling jahat dalam kalangan manusia dan jin, tak memberi kesan sedikit pun kepada kerajaan Allah Ta'ala. Tak ada kesan apa pun, tak ada efek apa pun. Wahai hamba-hambaku, andai kata orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian di antara kamu, sama ada daripada manusia maupun jin, berkumpul berdiri di atas sekeping tanah. Diri duduk atas sekeping tanah, lalu mereka memohonku, lalu aku akan mengabulkan tiap-tiap seorang apa yang dimintanya. Nescaya tidak akan terkurang sedikit pun daripada apa yang aku miliki, melainkan seperti terkurangnya air yang membasahi sebatang jarum apabila dicelupkan ke dalam laut. Cukup cantik analogi yang digambarkan oleh Nabi SAW. Tuan, ambil manusia zaman dulu, zaman lah, zaman akan datang. Tak cukup dengan manusia, ambil pula jin. Lagilah ramai jin ni. Zaman dulu, zaman lah, zaman akan datang. Duduk atas keping tanah. Duduk atas keping tanah. Nak abang kata berkumpul di atas keping tanah. Sekeping tanah pun kita dah tak boleh nak terima lah. Pasal apa? Ambil hak orang dulu, orang lah, orang akan datang. Boleh duduk tak kat atas keping tanah? Mana boleh? Hak lah ni pun, orang lah dia pun nak pergi duduk tahu mana pun tak ada tuan-tuan ni. Tanah muka mahal lah. Nak pergi kutip hak dulu, lah dengan akan datang. Duduk atas keping tanah. Pakat-pakat doa, mohon kepada Allah, minta satu benda.
Mintalah apa pun kepada Allah Ta'ala, maka aku bagi, kata Allah Ta'ala, aku bagi. Bila aku bagi tu, sedikit pun tak kurang apa-apa pun pada Allah Ta'ala. Dan nak bagi RM50 apa? Apa? Penjana. Zaman law saja ni tuan-tuan, RM50. Dia pun nak kata RM50 awak sikit sangat, bagilah banyak sikit. Hak dulu RM30 tak bising pun kan. Lepas tu bagi pula RM50. Tuan-tuan, RM50 tuan-tuan kali tengok dengan berapa rakyat tu ada. Zaman law berapa bajet tu habis tu. Dia bukan juta-juta tu, dia pergi bilion tu. Kali baru kita nampak seorang RM50. Baik, tu baru zaman law tahun 2020. Agak-agak kalau bagi penjana tu untuk orang dulu hak dalam kubur tu pun kira sekali. Lepas tu topak siap-siap untuk masa akan datang. Agak-agak berapa habis kan? Berapa habis? Tapi dalam hadis ni nak abang, kalau buat macam tu RM50, Allah Ta'ala nak bagi RM50, sedikit pun tak mengurangi apa-apa. Bahkan diberikan gambaran, ambil sebatang jarum, celup dalam air, keluarkan balik, celupan itu pula di dalam laut. Tuan-tuan, apa jadi pada jarum tu bila lepas dalam laut? Jumpa lagi tak? Tak jumpa terus lah. Tuan-tuan, kalau ada orang kata hampir mana nak pergi laut, cari apa? Cari jarum. Mampu nak jumpa tak mana kan? Nak habaq kata punyalah sedikit kesan kepada Allah Ta'ala. Sebab tu jangan duk berkira lah. Apabila Allah Ta'ala suruh buat satu benda ibadat kepada Allah, jangan berkira. Gambarannya jarum lepas masuk dalam laut ya. Tu ya. Tu cerita zaman dulu, zaman law, zaman akan datang. Zaman law saja tuan-tuan, apalah sangat. Apalah sangat setakat apa yang Allah Ta'ala nak bagi kat kita tu banding dengan apa yang Allah Ta'ala nak suruh kita buat. Last kali, wahai hamba-hambaku, sebenarnya semua itu adalah amalan-amalan kamu yang aku cantikkan untuk kamu sekalian. Kelak di kemudian hari akan kubalas atas tiap-tiap satu daripadanya. Oleh itu, barang siapa menerima yang baik, maka hendaklah ia bersyukur kepada Allah. Dan barang siapa yang menerima sebaliknya, maknanya benda hak dia tak suka, maka janganlah ia menyalahkan orang lain selain daripada dirinya sendiri. Innama hiya a'malukum ahsiha lakum thumma wafikum iyyaha faman fajada khairan yahmadillah. Barang siapa yang terima benda yang baik, dia terima untuk dia dan dia suka. Sebab tu hadis ni baca macam ni, faman wajada khaira. Barang siapa yang dapat benda baik. Mungkin pada saya tak suka, tapi pada orang lain dia suka. Yang mana yang dia terima benda hak dia suka, maka falyahmadillah, hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Ta'ala sebab dia suka benda tersebut. Wa man wajada ghaira zalik, barang siapa yang dapat sebalik daripadanya, benda dia tak suka. Dan kena faham ni, benda ni subjektif nah. Ada orang dia suka, ada orang dia tak suka benda tersebut. Tapi kalau dia dapat benda yang dia tak suka, orang lain suka, alhamdulillah untuk dia. Tapi kita tak suka, maka fala yaluman, janganlah kamu menyalahkan orang lain. Jangan kamu salahkan orang lain, illa nafsahu, melainkan diri kamu sendiri. Sebab kamu sendiri yang telah mengundang, minta benda yang tak baik itu datang. Muslimin, tuan-tuan yang berhormat sekalian, ada berapa dah semua sekali tu? Hak mana hak cantik tu tahulah. Hak mana yang semuanya bermula dengan ya ibadi, ya ibadi, ya ibadi. Dah berapa? 7 ke 8? Kan tulis tak tulis lama. Satu, cerita pasal zalim. Kedua, cerita pasal sesat. Ketiga, cerita pasal lapang. Tentang lapang ni ingat tu. Kita faham. Yang keempat,
pakaian. Yang kelima, kesalahan, khata'. 5. Yang keenam, mudarat. Yang ketujuh, yang keenam tadi mudarat dan manfaat. Yang ketujuh, seandainya ada orang yang bertakwa. 7. Yang ke-8, seandainya ada orang yang paling jahat. 8. Yang ke-9, seandainya manusia jin tu berkumpul atas keping tanah, minta, tak kurangkan sedikit pun. Dan yang ke-10, seandainya kita terima yang seronok, yang suka, maka alhamdulillah. Sebaliknya, jangan salahkan orang lain, salahkan diri kita. Istighfar kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan pengampunan dan memudahkan kehidupan kita. 10 benda lah kita bawa balik pagi ni. Mudah-mudahan insya-Allah kita bertemu lagi dalam pengajian kita yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Jazakallah.